Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita akan sambung bab yang ke-15 yang berkaitan dengan rukun Islam, iaitu zakat. Zakat, puasa dan juga haji. Sebelum ni kita telah baca tentang rukun Islam yang berkaitan dengan solat. Katanya zakat menurut istilah agama Islam ialah takrif zakat. Apa itu takrif zakat? Iaitu kadar harta tertentu. Kadar tertentu daripada harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Bukan boleh bagi ikut dan. Ikut dan tahu tak? Faham ikut dan? Bukan boleh bagi ikut dan, dia ada yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dia kadar harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Hukumnya fardu ain, maknanya wajib ainiyah, fardu ain, ke atas setiap orang yang cukup syarat. Kalau cukup syarat, wajib zakat. Kalau tak cukup syarat, tak wajib zakat. Dan ibadat zakat ini mula diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Ini selepas Nabi berpindah ke Madinah, tahun kedua hijrah barulah diturunkan ayat yang berkaitan dengan zakat, pensyariatan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat harta kamu. Itu kewajipan. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberitahu supaya orang yang diberi amanah ini kumpulkan harta zakat. Antaranya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah sebahagian daripada harta mereka, bukan ambil semua, sebahagian harta mereka untuk menjadi sedekah. Kenapa nak ambil? Supaya dengan pengambilan tersebut engkau membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Dan doalah untuk mereka. Jadi diwajibkan zakat ini antaranya ialah untuk membersihkan dosa dan juga menyucikan hati kita daripada sifat-sifat yang buruk, antaranya bakhil, kan, dekut, bakhil, sayang pada harta lebih daripada
akhirat, gitulah. Ya. Baik. Sebenarnya zakat adalah ibadat keuangan, dia kata. Zakat ialah ibadat keuangan yang berkaitan dengan wang, yang sangat dititik beratkan dalam Islam sehingga dijadikan salah satu daripada rukun Islam. Jadi zakat ini ialah ibadat yang berkaitan dengan harta. Setiap orang Islam yang mempunyai harta hendaklah memberi sumbangan kepada golongan yang tidak mampu atau yang kurang mampu, dan kepada maslahah umum negara, sama ada berupa wang ringgit, emas, perak, barang dagangan, haiwan ternakan dan sebagainya. Keluar berapa banyak menurut nisab dan kadar-kadar tertentu yang diterangkan di dalam kitab fiqh. Jadi zakat ini diambil untuk apa? Untuk membantu golongan tertentu, golongan yang tidak mampu ini, supaya harta itu tidak berlegar di kalangan orang kaya. Harta itu mesti mengalir kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan. Kalau harta itu berlegar pada orang kaya saja, orang miskin tidak dapat manfaat daripada kekayaan orang yang kaya, maka akan mendatangkan masalah di dalam masyarakat. Akan dilihat jurang yang cukup jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya terlampau kaya, yang miskin terlampau miskin. Maka Islam datang memberi solusi bagaimana untuk mengimbangi masyarakat yang pelbagai ini. Maka orang yang kaya, dia memiliki harta. Islam tidak menghalang sesiapa nak menjadi kaya, dan tidak ada had nak jadi kaya, berapa kaya pun boleh. Kan? Tetapi mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat yang kurang bernasib baik. Ini apa yang diajar oleh Islam sebelum diketahui oleh fahaman-fahaman ciptaan manusia lagi. Masa tu tak ada lagi fahaman-fahaman ni, macam mana nak bina ni, semua tak ada. Tapi hari ini kita tengok memang betul, apabila di dalam sebuah negara jurang kemiskinan, kekayaan itu melebar sangat jauh, dia akan mendatangkan banyak kerosakan di dalam masyarakat. Katanya lagi, sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat ini selalu disertakan dengan perintah sembahyang. Sebanyak 30 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi perintah zakat ni biasanya digandingkan dengan perintah solat. Apa sikap Islam tentang wang ringgit dan harta kekayaan? Apa sikap pandangan Islam terhadap harta kekayaan? Kadang-kadang ada orang kata, kenapa kamu ni sibuk kerja nak jadi kaya sangat, buat apa? Bukan boleh bawa mati. Memang pun bagi dia lah tak boleh bawa mati. Memang harta tu tak boleh bawa mati, tapi pahala boleh bawa mati. Macam mana? Dia nak cakap tak ada satu benda dalam dunia ni boleh bawa mati, melainkan yang boleh bawa mati apa? Dosa dan pahala. Betul? Ada tak setuju? Tak ada. Betul? Jadi pandangan Islam terhadap harta ni macam mana? Adakah Islam mengharamkan, menghalang umat dia daripada mencari harta? Tidak. Menerusi ibadat zakat, Islam dapat menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara yang tersendiri. Islam datang macam mana nak selesaikan masalah ekonomi ini, iaitu dengan mengambil jalan tengah yang sederhana, iaitu jalan yang baik lagi praktikal untuk membuat pertimbangan di antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu. Islam ambil jalan tengah. Orang yang kaya boleh jadi kaya, harta tu harta dia. Namun ada sebahagian daripada harta itu perlu disalurkan kepada orang yang tidak berkemampuan.
Ada pun fahaman kadang-kadang dicipta oleh manusia, fahaman harta seseorang ini akan menjadi harta orang ramai. Ini tak boleh. Ada fahaman kan? Harta seseorang tak boleh dimiliki oleh seseorang. Harta tu perlu menjadi harta milik orang ramai. Islam tak terima pandangan itu, kerana dia akan menafikan hak orang yang kaya. Jadi Islam mengambil jalan tengah antara mempertimbangkan hak orang-orang yang mampu, dalam masa yang sama mempertimbangkan hak yang perlu dilaksanakan, tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh orang yang kaya ini terhadap hak orang-orang yang tidak mampu. Gitu. Dengan cara ini, jurang perbezaan antara yang kaya dengan yang miskin dapat diperdekatkan. Golongan kaya dapat terus menikmati kekayaannya, dengan syarat sebahagian daripada kekayaan itu dialirkan kepada golongan miskin sebagai suatu hak orang miskin yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai pengemis, bukan sebagai yang meminta belas kasihan orang kaya. Kerana semua harta kekayaan, wang ringgit, pada asasnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai pemegang amanah. Ini cerita ni sebenarnya boleh syarah banyak, tuan-tuan. Dia berkaitan dengan konsep harta dalam Islam. Kita baca sampai satu buku pasal konsep. Orang ni pandangan gini, pandangan ni. Ada pandangan kata harta saya milik saya, saya yang cari, saya yang dapat, ikut suka saya. Apa saya nak buat, ikut suka saya. Dia pegang konsep apa itu? Konsep dia pemilik mutlak terhadap harta, dan dia boleh gunakan harta ikut keinginan dia, tidak terikat dengan mana-mana peraturan. Pandangan dia. Dalam Islam tak macam tu. Konsep dalam Islam berkaitan harta. Harta ini milik Allah Ta'ala. Adapun manusia ini adalah pemegang amanah untuk mengurus harta tersebut. Kita sebagai pemegang amanah, kita diberi harta tersebut, kita boleh memiliki harta tersebut, kita boleh menggunakan harta tersebut, tetapi dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak. Tak ada ikut suka saya lah, itu tak ada dalam Islam tu, tak ada. Ini konsep dalam harta dalam Islam. Jadi orang yang kaya boleh menikmati kekayaan itu, tapi ada tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Di dalam kekayaan kita itu ada hak orang miskin. Ingat, faham tuan-tuan? Perkataan hak tu penting tu. Dalam kekayaan kita ini ada hak orang miskin yang perlu kita tunaikan. Jadi bila kita beri zakat kepada orang miskin itu, bukan kita bagi sedekah pada pengemis, bukan. Bukan kita bagi zakat itu maknanya diorang ni minta tolong kita. Bukan. Itu hak dia, kita kena tunaikan. Bukan pasal dia minta belas kasihan lah, dia ni pengemis lah, apa, bukan. Allah yang beri hak tu kepada orang miskin. Boleh faham? Jadi bila kita keluarkan harta kita sebagai harta zakat, makna kita melaksanakan tanggungjawab kita dan berikan hak kepada orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bila kita keluar zakat, makna kita bagi orang miskin ni, kan. Tapi kadang orang bagi zakat tu dia rasa macam tu lah. Dia tolong orang ni, dia tolong orang ni. Itu bukan tolong. Itu bukan tolong, bang. Orang yang bagi zakat ribu-ribu ni kan, dia kata, saya dah tolong orang ni, saya dah tolong. Itu bukan tolong, bang. Itu tanggungjawab, hak yang mesti kita tunaikan. Kalau tolong benda yang bukan berkaitan dengan zakat, pemberian lain, itu baru tolong, bantu.
Adapun zakat itu tanggungjawab orang yang berharta. Itu kena betul tu konsep tu, pandangan itu. Dan baik, cara perundangan Islam ini, dengan cara ni yang mengambil jalan tengah, tidak menghalang orang menjadi kaya. Dalam masa yang sama, orang yang kaya ni melaksanakan tanggungjawab untuk orang yang miskin. Dengan cara perundangan Islam ini dapat mengawal perimbangan dan mengawal hak kebebasan bagi setiap individu untuk berusaha dan mencari rezeki. Jadi kita ni mempunyai kebebasan untuk mencari rezeki dan sebagainya, di samping menjaga hak-hak masyarakat supaya terjamin, atau dengan perkataan lain, agar setiap orang hendaklah mengambil berat hak masyarakat di samping kedudukan masyarakat dan maslahah umum, dengan tidak menafikan hak individu. Jadi harta saya lah, hak saya individu. Dia bukan fahaman harta saya adalah milik orang ramai. Dia tak ada macam tu. Fahaman sosialis macam mana? Sosialis mengaji sosialis macam mana? Macam tu lah. Semua jadi harta negara. Faham? Harta kita cari-cari. Komunis jadi macam tu tak? Komunis tak? Harta kita cari-cari, semua tu jadi hak negara. Islam tak kata itu. Harta individu milik individu. Tapi orang yang kaya mempunyai tanggungjawab untuk memberi hak kekayaan itu kepada orang yang telah diwajibkan, yang telah diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang kaya menjaga masyarakat, maka tidak akan timbul masalah iri hati. Orang miskin rasa iri hati dengan kekayaan seseorang. Orang yang kaya pula merasa macam mana nak tekan orang miskin, tak timbul. Pasal orang kaya, dia tahu tanggungjawab dia. Dalam kekayaan ada hak orang miskin. Orang miskin bila tengok orang ni kaya pun dia kata tak apa, dia ni pun nanti keluarkan zakat, zakat tu pun mengalih balik kepada kita yang miskin. Betul. Zakat itu akan mengalih balik kepada orang-orang Islam. Gitu. Baik. Habis tuan-tuan. Dalam sistem yang sederhana ini muncullah Islam sebagai satu syariat yang praktis, yang berlainan daripada syariat dan konsep-konsep yang lain. Daripada ibadat zakat ni kita faham bahawa Islam ni ada konsep tentang harta, konsep cara bagaimana untuk mengurangkan kemiskinan. Islam dah tetapkan. Cuma orang sekarang kalau harta zakat ini dikelolakan, diuruskan dengan cara yang baik, maka dia akan memberi suatu kebaikan kepada masyarakat. Adapun nak hapus terus kemiskinan, itu tak berlaku. Hapus terus kemiskinan, itu tak berlaku. Tapi boleh mengurangkan. Orang yang terlampau teruk miskinnya dapat dikurangkan keberatan miskin tadi dikurangkan. Macam itulah. Lepas tu tuan-tuan, dia balik kepada sudut pandangan seseorang. Pasal tu faham tentang agama ni penting. Kita akan nampak cantik agama ini. Bukan main hafal ya. Seorang pemimpin, dia bila memimpin, dia kena memikirkan apa yang dia boleh beri kebaikan kepada rakyat dia. Dia akan cari jalan, dia fikirlah. Bila pemimpin ini berfikiran demikian, dia diberi amanah untuk menjaga rakyat dan memberi sebanyak mungkin kebaikan supaya dapat dirasai oleh rakyat. Itu satu pemikiran. Maka rakyat akan jadi seolah-olah rakyat ini diambil berat. Ada fahaman lain di kalangan pemimpin, saya pemimpin,
Tapi dia fikir, pemimpin ni fikir dengan rakyat seperti mana berniaga. Macam mana saya nak berniaga dengan rakyat? Boleh faham? Maka dia cari jalan macam mana nak dapatkan duit daripada rakyat, macam mana nak tekan rakyat, macam mana cukai ni, cukai tu, cukai ni, cukai tu. Dia berniaga dengan rakyat, dia berniaga dengan rakyat. Maka ketika itu rakyat akan hidup dalam kesusahan dan kepayahan. Faham tak saya cakap? Pasal tu pemimpin itu ibarat seorang bapa. Bapa tidak berniaga dengan anak. Ada bapa-bapa sini berniaga dengan anak. Kalau kamu bagi ni, saya bagi ni. Kalau kamu bagi ni, saya bagi ni. Ada? Tak ada. Bapa ni dengan anak ni dia fikir macam mana dia nak bagi sebaik-baik kebaikan kepada anak. Begitulah pemimpin yang baik. Dia kena fikir macam tu. Ini sudut pandangan. Jadi bab zakat ni pun macam tu. Bab zakat ini dia bukan hanya sekadar mengambil zakat daripada orang-orang yang kaya, bahkan dia mencari jalan untuk menyelesaikan kemiskinan ataupun menyalurkan hak tersebut kepada orang yang layak menerima. Contohlah, contoh kita kan, zaman kita ni boleh dikatakan jarang ada benda yang percuma. Zaman sekarang ni jarang sangat ada benda percuma. Ada percuma tak sekarang apa-apa? Tak ada. Cuba fikir, ada benda percuma tak sekarang? Tak ada. Pasal masing-masing yang diberi amanah fikir buat apa-apa mesti charge. Buat apa-apa mesti charge. Ni bahasa Melayu cakap apa? Charge. Charge. Buat apa-apa mesti kena bayar. Buat apa-apa mesti kena bayar. Buat apa-apa mesti bayar. Percuma tak ada. Sehingga kan orang yang mati pun urusan kena bayar. Imam solat jenazah kena bayar. Talqin kena bayar. Daripada hidup sampai mati kena bayar. Kalau surau masjid ada kereta jenazah nak guna kena bayar. Pasal apa jadi gitu? Tuan-tuan fikir. Pasal kepala ni, cara berfikir itu. Dia berfikir dia dengan masyarakat mesti meniaga. Dia tak pernah cari jalan, dia tak pernah fikir kenapa kita tak bagi percuma. Ini anak karya kita, duit pun duit orang ramai, kenapa tak bagi percuma? Dia tak fikir. Dia fikir mesti ada charge, mesti kena bayar, mesti kena bayar. Bila saya utarakan macam ni, tuan-tuan kata, mana ada ustaz, tak boleh buat. Cubalah buat dulu baru tahu. Tuan-tuan kat sini kan, tabung makan bukan main banyak sini. Tuan-tuan cuba fikir, kenapa tabung untuk makan ni boleh jadi banyak? Tuan-tuan fikir, pasal tuan-tuan, orang bagi duit, tuan-tuan buat jamuan. Orang bagi duit, tuan-tuan buat jamuan. Jamuan pula orang makan. Orang nampak duit tu digunakan. Macam tu kalau tuan-tuan buat tentang kematian ini. Orang mati diuruskan oleh surau, tak ada bayaran. Kalau khairat kematian tu, sebahagian tu baru bagi pada pewaris. Kalau ada wang jenazah percuma, boleh buat? Boleh. Tuan-tuan buatlah tabung untuk urusan jenazah. Orang bagi. Kalau orang kata, kalau orang meninggal kan, dia datang, Ustaz, Ji, berapa kena bayar Ji? Dia kan dah mentaliti semua kena bayar. Dia pun tanya, berapa Ji kena bayar? Ni percuma je. Terkejut je orang. Percuma je ni, percuma. Terkejut je orang. Agak-agak je orang nak bagi tak duit? Nak. Kalau nak bagi, itu tabung tu. Tapi kita buat percuma untuk anak karya. Itu tabung tu ada. Orang akan bagi. Sehingga kan ada seorang sahabat ni cerita dengan saya, duit jenazah tu Ustaz, banyak Ustaz. Banyak orang bagi.
Bila kita fikir nak beri kebaikan kepada orang, pasti Allah akan mudahkan urusan kita. Pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin karya, semua macam tu lah. Kalau dia fikir nak beri kebaikan kepada orang ramai, pasti dia akan dapat kebaikan daripada orang ramai tersebut. Ya, betul. Itu cara berfikir seorang pemimpin, seorang yang diberi amanah. Gitu. Persoalan-persoalan penting dalam zakat. Pertama, zakat hendaklah dibahagikan kepada golongan atau asnaf-asnaf yang tertentu menurut nas yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Harta zakat tak sama dengan harta-harta lain. Duit yang kita ambil, harta zakat, duit yang diambil sebagai zakat tidak sama dengan duit-duit daripada sumber yang lain. Harta zakat mesti kita beri kepada asnaf golongan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Orang tu je lah boleh. Tak boleh pergi kepada selain daripada golongan tersebut. Antaranya ialah fakir, miskin, amil-amil yang menguruskan urusan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yang masih dijinakkan hatinya. Kelima, hamba-hamba yang ada agreement perjanjian untuk memerdekakan diri. Yang keenam, orang-orang yang berhutang kerana maslahah umum, maslahah untuk orang lain. Dia sebabkan maslahah orang lain, nak tolong orang lain, dia pun berhutang. Orang tu boleh dapat zakat. Yang dibelanjakan pada jalan Allah, dan harta yang dibelanjakan pada jalan Allah, dan juga orang musafir yang terputus perbelanjaan. Dia musafir, dia jalan-jalan, lepas tu nak balik tak ada duit, terputus, maka dia boleh minta duit zakat. Banyaklah. Ada berapa golongan? 8 kan? 8 golongan. Okey. Jadi harta zakat tak boleh bagi pada golongan yang lain. Yang kedua, zakat bukanlah derma. Ingat tadi, zakat bukanlah derma, bukan sagu hati, dan bukan wang ihsan daripada pemberi itu. Bukan. Jangan kita rasa saya dah banyak tolong orang dah, saya dah banyak keluarkan zakat, tolong orang miskin. Itu bukan tolong tu bang. Itu tanggungjawab kita mujur ada orang miskin tu. Jadi zakat ini bukan derma, bukan sagu hati, bukan semata-mata pemberian ataupun pemberian ihsan daripada pemberi yang pengeluar tadi. Tetapi zakat adalah hak masyarakat yang terletak di bawah pengawasan pemerintah untuk mengumpul dan membahagikannya. Itu hak orang miskin yang perlu dijaga oleh pemerintah. Kedudukannya samalah juga dengan cukai-cukai yang dikutip oleh kerajaan terhadap rakyat-rakyat yang mampu. Macam itulah. Itu tanggungjawab lah. Tapi cukai nak tak kutip? Nak lah. Kutip duit ni memang laju. Memang laju. Tak kira cukai ke zakat ke, kutip. Cari macam-macam jalan nak kutip zakat. Tapi zakat tu mesti diberi kepada orang yang layak menerimanya. Baik. Yang ketiga, disebut perlu diinsafi bahawa kadar yang wajib dikeluarkan zakat itu cuma sedikit sahaja sekiranya dibandingkan dengan jumlah kekayaan setiap orang kaya atau orang yang mampu. Makna zakat ini bukan berat. Dia nak cerita zakat ni tidak berat. Zakat ni sikit sangat, iaitu 2,5% kan. 2,5%. Maknanya apa? 2,5%. Kalau orang tu ada duit RM1 man, kalau orang tu ada RM100, keluar berapa Kita tak kira nisab lah, kita nak cakap sikit ke banyak. Kalau dia ada RM100, 2.5%, RM2.5. RM2.5. Kalau dia ada RM1,000, dia keluar berapa ringgit?
Hai, 25 ringgit je. RM1,000 dengan RM25 jauh tak? Kecil tak nilai dia? Nilai RM25 banding dengan RM1,000 tu kecil lah. Itu nak cerita zakat ni nilainya, kadarnya yang diwajibkan amat sedikit. Amat sedikit. 10,000 orang tu ada duit, baru keluar 250. 10,000 jauh tu. 100,000 duit baru keluar 2,500, jauh. Sedikit tak banyak. Jadi orang ramai boleh bekerjasama untuk membangunkan jaminan masyarakat. Zakat ini bukanlah tertanggung ke atas hartawan-hartawan, malah tertanggung ke atas kebanyakan penduduk yang mampu menurut syarat-syaratnya. Zakat ni bukanlah tunggu orang tu kaya sangat baru kena zakat. Tidak. Asalkan orang ni cukup syarat, ada mempunyai harta minimum yang telah disyaratkan, ditetapkan oleh syarak, maka dia kena keluarkan zakat. Contoh dah. Kita kata duit yang zakat simpanan ke, disebut zakat simpanan ke? Katalah had minimum mesti keluar zakat, katalah 18,000. Kalau ada duit 18,000 simpanan, kena zakat. Itu je lah. Makna kalau dia ada 50,000, nisbah kepada 50,000 2,5%. Kalau dia ada duit simpanan 15,000 lagi, 15,000 saja duit simpanan, tak sampai pada had minimum yang diwajibkan zakat, maka tak kena zakat. Begitulah. Baik. Jadi bila walaupun benda itu sikit tuan-tuan, zakat itu, tapi kalau dilaksanakan, yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan tanggungjawab, maka dia akan memberi kebaikan, kekuatan kepada masyarakat dan membuka peluang supaya rakyat merasa bahawa mereka telah memberi sumbangan terhadap pembangunan masyarakat. Jadi rakyat yang keluarkan duit zakat tu pun dia rasa dia telah memberi sumbangan untuk membangunkan masyarakat, sama-sama mempunyai tanggungjawab. Yang keempat, zakat adalah merupakan satu cara membahagi dan mengedarkan kekayaan di antara rakyat pada masa yang tertentu, selepas itu dikira milikkan dan kekayaan baharu yang diusahakan dengan penat lelah sendiri. Ginilah zakat. Dengan zakat ini kita ada satu cara untuk bahagikan harta. Harta yang kita dah beri hak pada orang miskin, dia jadi milik orang miskin. Kita carilah harta lain. Yang kita kaya kan, kita berniaga, kita buat apa, harta yang kita dapat yang baru tu harta kita. Bila sampai suatu masa tertentu, nak kira setahun lepas tahun, dalam masa setahun barulah kira zakat untuk orang lain. Macam tu je lah. Ada pun harta yang baru kita cari, itu harta kita. Selagi belum sampai waktu keluar zakat, itu semua harta saya. Tapi bila dah sampai tempoh mesti keluar zakat, itu dah ada hak orang miskin di dalam harta saya. Gitu. Yang kelima, zakat menjadi faktor yang berkesan untuk memupuk rasa kasih sayang dan saling mengerti di antara seluruh rakyat. Ada perasaan kasih sayang. Macam tadi lah, pemimpin dengan rakyat tadi. Kalau pemimpin tadi tu dia duk fikir macam mana nak beri kebaikan, macam mana nak beri macam-macam, nak ringankan kesempitan rakyat, nak mempermudahkan urusan rakyat, pemimpin fikir macam tu, agak-agak tuan-tuan, rakyat sayang tak pada pemimpin tu? Sayanglah. Tapi kalau pemimpin dengan rakyat ni, pemimpin ni asyik duk fikir macam mana nak tekan, macam mana nak tekan rakyat, macam mana nak ambil lagi duit daripada rakyat, macam mana nak rakyat susah pun dia buat tak tahu je. Agak-agak rakyat marah tak dengan pemimpin tu? Marahlah. Macam tu jugalah dengan zakat ini. Bila zakat ini dilaksanakan, nampak orang yang wajib mengeluarkan zakat ni benar-benar mengeluarkan zakat, maka dia akan mendatangkan rasa kasih sayang di dalam masyarakat, sama ada orang yang miskin maupun orang yang berada tadi. Dan dasar inilah yang diambil berat oleh agama
dan pemimpin-pemimpin demi mengawal perpaduan negara dan juga untuk mengikis semangat kebendaan yang mementingkan diri sendiri, semangat individualistik dan semangat egoistik, yakni semangat angkuh dan takabur. Ya, jadi bila ada zakat ini, dia akan mengawal kedudukan masyarakat. Tidak adalah zoro, tak adalah berlaku zoro tu. Zoro tu apa? Dia ada tujuan yang baik, nak membantu orang miskin. Dia nak bantu orang miskin, tapi cara dia apa? Pergi samun harta orang kaya. Dia pergi curi harta orang kaya, pergi samun harta orang kaya untuk bagi kepada orang miskin. Oh, kalau macam tu rosak tak masyarakat? Rosak. Tapi bila ada zakat ini, maka dapat elak benda-benda tu. Pasal harta orang kaya ini manfaatnya dapat dikecapi, dirasai oleh orang yang kurang beradil. Kemudian dengan adanya ibadat zakat ini, mengikis daripada diri orang-orang yang kaya ini mementingkan diri sendiri, menjadi hamba kepada kebendaan. Dia dapat mengikis diri kita ni. Yang keenam, ada seorang kaya ni tuan-tuan. Orang kaya ni Tan Sri ke? Tan Sri ke? Saya tak ingat. Datuk Seri rasa. Dia kaya tu. Kalau saya cakap nama dia, tuan-tuan kenal, tapi saya tak nak cakap lah. Dia walaupun kaya, tapi dia ada program cari orang-orang miskin. Kebetulan masa tu dia pergi ke Pahang untuk memberi bantuan kepada sebuah pondok di Pahang. Lepas tu tanya Datuk Seri, malam ni tidur kat mana? Dia kata tidur kat surau ni lah, surau kayu tu. Orang kaya apa tu? Dia dengan kawan-kawan ni tidur situ. Pasal apa? Dia tahu kekayaan dia ni ialah untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Maka akan lahirlah perasaan kasih sayang. Baik, zakat yang dipungut daripada sesuatu negeri atau jajahan hendaklah dikembalikan kepada asnaf-asnaf di tempat tersebut. Kita cari dekat negeri Selangor, selesaikan negeri Selangor. Kalau ada lebihan, maknanya keperluan kat sini dah cukup, maka barulah boleh diberi kepada jajahan-jajahan tempat-tempat yang lain. Jadi itu antara beberapa perkara yang disebutkan yang berkaitan dengan zakat. Dan insya-Allah lepas ni kita baca jenis-jenis zakat, nisab dan juga kadar yang diwajibkan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.